Okey, dari daerah Tutong kini kita bersama dengan Adinah. Lama lah nak tidak bersua dengan Adinah ini. Masih cantik manis. Assalamualaikum Adinah, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dini dan juga Nadira. Apa khabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Dan sihat Nat hari ini sahaja. rasanya membuka, memberi sedikit rezeki di awal pagi lah kepada Apa tu? kepada siapa? Kepada rakan kita ni. Dina. Adina, memuji Adina. Tapi rasanya pujian ini harus dikembalikan juga. Mungkin Alah, ada tidak sedikit, mungkin ada sedikit pujian barangkali. Kata Dina dah Ya ada memang pujian, Dini Mak. dan juga Nadira hari ini nampak ceria, nampak segak, nampak cantik juga Alhamdulillah. sama-sama kita ni ya. Mungkin ada lagi, kalau ada lagi boleh PM tepi lah. Alhamdulillah. Adina, kalau ada lagi mungkin Maaf. boleh PM tepi lah. Tapi rasanya kita ni bersyukur lah mungkin. dengan pujian yang Betul ada. sekali, cukuplah pujiannya. Cukuplah. Kalau lebih-lebih nanti off air kita minta daripada mungkin. Adinah sendiri. Tapi tadi dia boleh riak. Sedikit saja. Okey, bersama dengan Adinah pada kali ini, sebenarnya kita ingin tanyakan soalan yang sama dengan Espalini tadi. Okey, jadi Adinah yang cantik manis ini, nanti sebelum menyambut datangnya tahun baru 2025, apa aktiviti ataupun perancangan yang akan you lakukan ni? Baik, memang seperti orang lain jugalah. Perancangan menantikan kedatangan tahun baru, berkumpul bersama dengan keluarga, membawa makanan masing-masing lah tu, potluck dan juga memang bercerita indah beranti dari tengah hari ke malam tu selalunya berkumpul bersama dengan keluarga. Kalau membawa makanan masing-masing, kalau menu istimewa daripada Adina apa tu? Kalau saya suka menumpah takoyaki, kerana Menumpah. memang itu kegemaran saya sendiri lah tu. Wah, menempah. Menempah, Mungkin dia untuk membuat. saving masa lah, menjimatkan masa. Nanti Adinah, kalau Adinah ada menu yang istimewa, biarkanlah kami tahu dan merasa air tangan Adinah sendiri. betul Kalau kan. kita tanyakanlah sekejap, InsyaAllah. kalau Adinah masak signature makanan yang paling sedap apa Adinah? Baik, kalau saya suka memasak macam spaghetti lah tu, makanan-makanan yang western sebenarnya. InsyaAllah nanti akan mencuba untuk memasak untuk rakan-rakan kita ni ya nanti. Tapi anda tahu lah tu orang nyaman ataupun indah tu. Indah Nampak. mengapa ya Kita mencuba insyaAllah. asal makanan dimasak, you kena bagi. Betul. Percuma. Betul. Tapi rasanya kalau suka. Adina masak tanpa diragui memang nyaman lah. Alah, ni minta-minta pujian ni. Memanglah. Minta pujian ni dari Adinah. Adinah, kami tidak ingin mengambil waktu yang lama dari Adinah. Silakan bahan dan perkongsian dari daerah Tutong. Silakan. Baik, terima kasih rakan setugas kita Dini dan juga Nadira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillah auda kita bersua pada pagi ini menerusi lintas langsung dari daerah Tutong untuk edisinya pada hari ini, hari Sabtu 28 Disember 2024. Dan seperti biasa dalam pertemuan kita akan dikongsikan beberapa info semasa yang akan berlangsung di daerah Tutong, di mana akan berlaku kerja-kerja penyelenggaraan elektrik pada hari ini, hari Sabtu 28 Disember 2024 yang akan melibatkan di Simpang 641, Simpang 647, Simpang 655, Simpang 655 Sengkang 11 dan juga Simpang 702 Kampung Keriam dan kawasan sekitarnya, dan juga di kawasan Simpang 575 hingga Simpang 617 Kampung Bangsinggung Mukim Keriam daerah Tutong, di mana penutupan sementara ini disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan kabel kawat atas 11 kVA. Jadi bagi anda tinggal di sekitar kawasan yang dinyatakan sebentar tadi, hendaklah mengambil maklum mengenai dengan penutupan sementara bekalan elektrik yang akan bermula pada jam 8.30 pagi hingga 12.30 hari dan disambung pada sebelah petang bermula pada jam 1.30 petang sehingga 5 petang. Dan itulah dan antara satu makluman yang dapat dikongsikan untuk hari ini. Seterusnya kita akan ikuti satu bahan visual yang telah pun disediakan untuk edisinya pada pagi ini. Untuk itu, mari kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada penonton, tahukah Auda,
Kraft tangan ini diperbuat daripada kawat bulu. Jadi ia disebut sebagai kraft tangan kawat bulu. Jadi bagaimanakah cara untuk membuat kraft tangan yang indah seperti ini? Kalau kita ni lihat sekali imbas, ia usulnya macam sukar untuk dilakukan. Namun jika Auda mempelajarinya ataupun cuba memahaminya, ia sebenarnya agak mudah untuk kita ni membuat ia. Jadi untuk itu melalui Studi Pakai kali ini kita ni akan melihat bagaimana sebenarnya kraft tangan bunga daripada kawat bulu ini dibuat. Untuk itu teruskan channel dia bersama saya. Kraft tangan kawat bulu adalah salah satu bentuk seni yang menggunakan dawai bulu yang mempunyai pelbagai warna yang sering digunakan dalam kraft tangan untuk mencipta pelbagai jenis barang dan hiasan yang menarik. Ia sejenis dawai lembut dan fleksibel, iaitu dawai yang diperbuat dari bahan yang ringan dan mudah dibentuk, menjadikannya sesuai untuk pelbagai projek seni. Kemahiran dalam membentuk kawat bulu telah dimanfaatkan sepenuhnya oleh Dayang Noromaizah binti Haji Osman yang mula mengenai kraft tersebut melalui media sosial. Beliau yang berasal dari Kampung Penanjung amat berbesar hati berkongsi ilmu dan kemahirannya bersama rakan-rakan sekerja mahupun mengendalikan aktiviti kraft tersebut ketika cuti sekolah sebagai pengisian program cuti sekolah buat kanak-kanak di perpustakaan. Tambahan lagi, peralatan-peralatan yang diperlukan untuk membuat kraft dari kawat bulu tidaklah begitu sukar untuk didapati. Misalnya sahaja untuk membuat kraft tangan kawat bulu berbentuk bunga memerlukan dawai bulu pelbagai warna sebagai bahan utama, gunting pemotong dawai, pistol perekat panas atau glue gun, gam pelilit bunga, tisu dapur, pencucuk sate, cawan kertas dan kertas bersaiz A4. Cara-cara untuk membuat kraft bunga dari kawat bulu pertama sekali adalah membuat pasunya. Ambil cawan kertas yang disimpan tisu di dalamnya, kemudian dihias sekeliling cawan kertas tersebut dengan kawat bulu. Kawat bulu yang digunakan pula hendaklah digunting kepada dua bahagian dengan menggunakan gunting dawai. Setiap bahagian tersebut dilipat dua dan seterusnya disusun secara garisan menegak pada cawan kertas. Pada hujung kawat dicangkuk pada kedua belah hujung cawan kertas tersebut. Pastikan keseluruhan dinding cawan kertas ditutupi dengan hiasan kawat bulu mengikut pada kreativiti masing-masing. Manakala pada permukaan cawan kertas pula ditutupi dengan kertas A4 yang telah ditebuk pada ruang tengahnya dan dibentuk bulat mengikut pada saiz diameter permukaan cawan kertas. Pastikan juga kertas tersebut digam bersama tisu bagi mengelak ia tergerak. Proses selanjutnya adalah membuat kelopak bunga. Ambil sekurang-kurangnya 3 tali dawai atau kawat bulu berukuran 10 cm, 15 cm dan 20 cm. Kemudian setiap kawat bulu yang mempunyai ukuran berbeza itu digulung dan pada hujung kawat bulu tersebut dimatikan dengan dimasukkan pada ruang tengahnya. Seterusnya dicantumkan ke semua kelopak bunga tersebut satu persatu dari saiz yang kecil hingga ke besar dengan digam pada setiap kelopak dengan menggunakan glue gun bagi memastikan setiap kelopak bunga tidak terurai dan kemudian ambil cucuk sate dan gam bunga tersebut pada cucuk sate. Bagi membuat dedaunnya pula, ambil kawat bulu sebaiknya berwarna hijau yang kemudian dilipat dua dan pada bahagian tengahnya pula dipulas, manakala di bahagian atas dilipat ke bawah dan dipulas untuk mematikannya. Sesudah itu, dilengkungkan sedikit agar kelihatan seperti bentuk daun. Dedaunan tersebut seterusnya digam dan disusun kemas pada batang cucuk sate dan kemudian dililit batang cucuk sate bersama dedaunan tadi dengan menggunakan gam pelilit bunga. Akhir sekali, susun dengan rapi bunga kawat bulu yang telah siap tadi pada pasunya. Baik ada penonton, inilah dia tenaga pengajar yang mengajar bagaimana cara untuk membuat kraft tangan daripada kawat bulu ini. Perkenalkan Kak Mai. Jadi Kak Mai, kami ingin mengetahui, saya percaya penonton di luar sana pun ingin mengetahui, sejak bila bis kita mula aktif membuat kraft tangan daripada kawat bulu ini? Okey, sebenarnya baru dalam tahun ini lah jua. Pasal
Sebenarnya mula-mula tu melihat dari media sosial, macam ternampak saja sudah, macam senang je asalnya. Plus saja. Plus jadi. Plus jadi. Okay. Membali dululah, mengorder dululah dia punya nonek dari shopping online lah. Bali satu set dulu yang macam manilah. Ya satu color ni, pastel. Jadi buatlah perlahan-lahan. Praktis yang senang dulu. Yang inilah yang awal ini. Baik, jadi adakah masa mula-mula membuat tu sebenarnya susah ataupun senang? Itu pelang susah. Macam senang je lah. Dah lama lah membuat lah. Tapi mesti menggunakan bahan yang boleh saya katakan spesifik. Maksudnya mesti menggunakan jenis kawat bulu ni. Mesti tu. Pakai kawat bulu mesti je ada yang punya cuttingnya tu kan. So, motongnya tu kan. Saya dawai kan. Tapi jadi mula-mula memang kita membuat yang bentuk bunga. Jadi di sini saya melihat ada juga bentuk lain. Jadi sebenarnya apa saja bentuk yang dapat dibuat dengan kawat bulu ni? Apa saja pula sebenarnya, tapi mesti ada macam acuannya lah. Kita buat macam kalau kita akan membuat ni, aku pakai bekas tisu dapur tu kan, dipotong. Ada kotak tisu tu? Lepas tu lilit saja. Lilit. Baik, jadi untuk menyiapkan satu krafan ni mengambil masa berapa lama sebenarnya? Dalam sehari boleh siap. Dalam kalau ni orang teranah nada buat kerja lain lagi lah. Sejam pun boleh siap. Sejam pun boleh siap. Tapi sebenarnya ikut daripada saiz bentuk krafat tu. Kalau mungkin ia besar, lebih lama masa diambil. Tapi yang penting bagi bis kita sendirilah, apa sebenarnya keseronokannya membuat barangan ni? Sebenarnya keseronokannya kalau sudahnya jadi apa yang kita mahu tu lah. Macam ya banyak jadi bunga tu pun sudah nyamanlah mata memandang. Betul. Macam taman bunga. Kraftangan kawat bulu atau kerajinan dari kawat yang lembut ini boleh dikategorikan sebagai kos efektif kerana meski kelihatannya seperti suatu kraft yang elegan dan eksklusif, namun kos pembuatannya tidak begitu tinggi. Ia juga memiliki berbagai manfaat, antaranya boleh dijadikan sebagai peluang bisnes untuk meningkatkan sumber perekonomian kendiri selain juga merupakan suatu terapi dan relaksasi buat mereka yang meminati seni kraft tersebut yang secara tidak langsung berkontribusi pada kesejahteraan mental dan pengembangan kreativiti. Memang tidak dinafikan kraft tangan daripada kawat bulan ni memang kita dapat lihat begitu cantik sekali dan bukan sahaja ia dapat diolah menjadi kraft tangan berbentuk bunga. Sebenarnya apa jua bentuk ia dapat diolahkan. Yang penting mengikut pada kreativiti kita ni kerana difahamkan ia juga boleh dibuat sebagai keychain dan lain-lain lagi kraft tangan dapat kita ni pelbagaikan. Apa yang penting juga aktiviti semua ini bagi saya satu aktiviti yang baik dan bagus dilakukan bersama kanak-kanak dan inilah dia hasil daripada peserta yang mempelajari bagaimana cara membuat kraft tangan daripada kawat bulu dan saya harap ada penonton juga dapat mempelajari sesuatu dan faham bagaimana cara untuk menghasilkan kraft tangan daripada bahan kawat bulu. Untuk itu sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.